Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan ya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlisin amma ba'd. Suara saya dapat didengar dengan jelas ke? Jelas Ustaz, jelas. Ya, okey, alhamdulillah. Jelas. Terima kasih. Ya. Sebab saya baru guna kamera baru juga ni. Ya. Jadi sebab tu saya tanya berkenaan dengan kualiti audio dan video lah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan majlis kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan umul kitab serta 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi dengan niat pertama sekali semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, adab yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, dan dengan niat untuk diajarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Waalaikumsalam. Serta kepada ulama ahli sunnah wal jamaah serta pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Qani, dan kepada kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ala haya'i minhum wal amwat. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada segala wabak dan balak dan fahsyak dan munkar dan fitan ma zahara minha wa ma batan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyambung semula pengajian kita ini
Kalau ikut nota saya ni kita sampai pada muka surat 369. Perenggan 902, betul ke? Betul ke? Betul Saya tanda pakai ni. Tanda pakai ni. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah sampai bab berkenaan dengan ja'alah ataupun ju'alah ataupun ji'alah. Dia boleh dibaca dengan 3 wajah. Bab ja'alah, ju'alah dan juga ji'alah. Jadi kalau kita lihat bab ja'alah ni ataupun ju'alah ni, dia bermula pada muka surat 368. 368. Muka surat perenggan 896. Jadi kita dah sampai pada 902, tapi saya bacalah juga yang pertama tu supaya kita dapat recap apa itu yang dimaksudkan dengan ja'alah. Jadi kita pun tahu bahawa ja'alah ataupun ju'alah ataupun ji'alah, saya suka sebut ja'alah lah. Ja'alah ini, tapi buku ni di sini dia sebut ju'alah, tapi tak ada masalah lah. Macam dia kata, ketiga-tiganya boleh. Ja'alah ni memang biasanya dikaitkan dengan ijarah. Cuma bezanya di dalam ijarah, amal mesti maklum. Amal mesti maklum. Amal itu mesti known, mesti diketahui kadarnya. Tetapi di dalam ja'alah, di dalam ija'alah, ataupun kita nak kata dia adalah akad janji hadiah, ataupun kalau dalam bahasa sekarang kita antaranya adalah commission. Antaranya adalah commission ataupun performance bonus. Bonus prestasi ya. Boleh juga jatuh atas ja'alah. Jadi kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh satu orang yang bekerja dan diberitahu skop-skop kerjanya, dia lakukannya, itu namanya gaji yang didapat tu namanya ijarah ataupun ujurah lah. Akad sewa, akad upah. Okay, tapi kalau bos dia kata, okay, kalau you dapat prestasi tertentu, contohnya dapat close sale ataupun dapat buat jualan sampai 1 juta ringgit, you akan dapat bonus, contohnya lah katalah kita kata 20,000. So selain daripada gaji yang didapat setiap bulan, oleh kerana dia dapat memenuhi syarat ataupun kerja yang kita panggil, yang disebut dalam akad prestasi. Kerja yang disebut dalam prestasi tersebut, dia dapat capai. Kawan-kawan dia mungkin tak dapat capai. Dia dapat capai 1 juta. Jadi kat situ dia dah dapat satu lagi upah. Tapi upah di situ berdasarkan akad ja'alah. Iaitu apabila dia telah menyempurnakan sales dia, kerja dia sehingga dapat 1 juta, maka dia berhak untuk dapat upah yang diberitahu tersebut. Okey, kawan-kawan dia ada yang tak dapat. Maksudnya ada yang cuba kejar-kejar, sales tak dapat 1 juta, ada yang dapat 900,000, ada yang dapat 800,000. Tapi company fikir kalau tak bagi kesian juga. Dia orang dah usaha tapi tak capai juga 1 juta tu. Jadi company bagi atas dasar sukarela pada kawan-kawan dia yang lain, mungkin bagi dalam RM5,000 berdasarkan prestasi lah. Jadi apa yang kawan mereka dapat tu, itu namanya hadiah ataupun hibah. Jadi kat sini kita kena bezakan. Kerja yang dilakukan dengan upah yang diberikan kepada kerja yang maklum, kerja yang diketahui dan dilakukan, maka itu adalah ijarah atau ujrah. Upah ataupun hadiah yang dapat kepada orang yang melakukan prestasi, mencapai tugas tertentu, prestasi tertentu, tapi tak wajib capai pada semua orang lah. Maksudnya kalau tak capai pun tak bersalah. Tak menyalahi kontrak.
itu namanya ja'alah. Dan kalau diberi oleh secara sukarela tanpa terikat dengan mana-mana kerja atau prestasi dan sebagainya, diberi hadiah oleh pihak majikan, itu namanya hibah. Itu pun hadiah. Jadi oleh kerana ja'alah ini dia mempunyai kesamaan dengan ijarah dari sudut adanya kerja, ya. Jadi memang ulama bahaskan ja'alah ni selepas ijarah. Jadi saya baca dulu daripada perenggan 897, kemudian kita sambung pada 903 sebab kita sampai 902. Ju'alah berlaku jika diucapkan oleh seseorang yang bebas tasarrufnya dan secara sukarela dengan umpama katanya, sesiapa yang mengembalikan hamba-Ku yang lari baginya upah, atau kamu kembalikannya dan untukmu upah sekian-sekian. Itulah nama ja'alah. Okey. Jadi, siapa yang mengembalikan hamba-Ku? Apakah kadar kerja yang diperlukan untuk mengembalikan hamba tersebut? Tidak diketahui. Jadi kat situ kerjanya tak dapat nak dikadarkan, tak dapat nak ditentukan kadarnya. Maka kat situlah kita kata ada jahalah. Sebab tu sebahagian ulama, mazhab Hanafi khususnya, mereka tidak membenarkan ja'alah melainkan pada apa yang ada dalam nas. Ya. Dan atau kamu kembalikan dan untukmu upah sekian-sekian. Disyaratkan 898. Disyaratkan bagi ju'ala atau ja'ala itu lafaz yang merujuk atas melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan menerima upah yang tertentu dan dimestikan, itu dilazimkan untuk membayarnya. Maknanya ada upah bagi kerja tertentu tapi kerja tersebut boleh jadi maklum, boleh jadi tak maklum. Kadarnya. Jika dilakukan pekerjaan itu tanpa izin atau dengan keizinan tetapi tidak disebutkan upahnya atau diizinkan kepada seseorang tetapi dilakukan oleh orang lain, tidaklah dia beroleh sesuatu daripada upah pada 3 masalah di atas kerana orang yang mengupah tidak melazimkan untuknya pembayaran, pekerjaannya itu dianggap sukarela sahaja. Ya, Jadi kalau orang tu hilang unta dia, lembu dia hilang, dia tak sebut pun siapa yang kembalikan lembu saya maka akan dapat hadiah begini-begini ataupun bayaran begini-begini. Dia tak sebut pun, tapi ada orang tahu lembu dia hilang. Dia cari, jumpa. Dia pulangkan. Okey. Itu maknanya kerja secara tabarruk sukarela. Kalau pihak pemilik lembu nak bagi juga hadiah, itu hibah. Itu hibah, bukan ja'alah. Ini saya just recap sekejap je. Kita akan sambung nanti 903. Ja'alah yang dibuat oleh seseorang ajnabi seperti katanya sesiapa yang mengembalikan hamba Zaid untuknya. Kalau lafaz ja'alah ni dibuat bukan oleh pemilik, orang lain. Dah jiran dia tahu Zaid ni hilang dia punya lembu. Jadi dia yang buat iklan. Sesiapa yang mengembalikan hamba Zaid untuknya, dengan ini orang yang mengembalikan hamba Zaid berhak mendapat upah daripada orang ajnabi tersebut. Kalau ajnabi ni kita panggil dalam istilah kita pihak ketiga lah, third party. Maksudnya orang yang tak ada kontrak pun dengan Zaid. Dia tidak ada sebarang kontrak pun, bukan wakil, bukan apa, dia orang luar. Orang luar. Jadi kalau dia yang kata macam tu, maka dialah yang kena bagi upah kerana dia melazimkan dirinya untuk membayar upah tersebut. Kerana dia yang kata untuknya upah sekian-sekian, jadi dia melazimkan diri dia. Tak boleh dia claim pada tuan pemilik. Tuan pemilik tak buat apa-apa statement. Kemudian 901, jika seseorang ajnabi ataupun orang luar, bukan pemilik barang tersebut, berkata, Zaid berkata, sesiapa yang mengembalikan hamba-Ku untuknya bayaran. Jadi dia tak guna nama dia lah, tapi dia guna nama Zaid juga. Jika ajnabi ini berdusta, orang yang mengembalikan hamba Zaid tidaklah berhak mendapatkan bayaran sama ada daripadanya atau daripada Zaid jika ia berkata dengan mendustakan ajnabi itu. Jadi kalau ajnabi ini berdusta, maknanya orang ni bawa balik lembu dia pergi jumpa Zaid, minta upah. Tak berhak dapatlah upah tersebut daripada Zaid
tak berhak dapat. Ya. Sebab Zaid tak kata pun. Ataupun dia kata, Zaid kata, aku tak ada sebut pun yang bahawa aku membuat tawaran sedemikian. Jadi dengan Zaid tidak ada sebarang kelaziman untuk Zaid membayar upah tersebut. Tetapi masalah orang ajnabi tersebut berdusta itu adalah masalah bukan mengambil upah lah. Itu mungkin kalau dibawa kepada pihak qadhi ataupun pihak mahkamah, ini adalah masalah denda ta'zir dan sebagainya. Itu bukan masalah kontrak. Itu masalah apa kita panggil menipu. Itu masalah lain. Masalah mungkin mendatangkan mudarat kepada ataupun mendatangkan kerugian kepada orang yang melaksanakan tugas tersebut. Dan 902, tidak disyaratkan lafaz penerimaan di pihak orang yang mengusahakannya walaupun tawaran itu ditentukan kepada seseorang untuk melakukannya, malah memadai dengan usaha atau pekerjaan yang dilakukannya sahaja. Hal ini sama seperti kes wakil. Jadi maknanya kalau dia tak sebut pun qabil tu ataupun aku menerima kerja untuk tawaran tersebut, dia cuma pergi cari je. Itu sahaja telah menunjukkan bahawa dia menerima akad tersebut. Jadi maknanya tak semestinya akad mesti menyebut di sini dengan hanya melaksanakan kerja tersebut, maka dia telah dikira qabul, menerima tawaran tersebut. Baik. Kita sambung pada 903. Jadi saya recap daripada awal tadi sekejap sahaja supaya kita dapat refresh balik apa yang dimaksudkan dengan ja'alah. Ja'alah ni kalau saya tengok dalam sebahagian kitab Arab, dia kata al-wa'du bil ja'izah. Janji untuk memberi hadiah. Itu maksudnya. Kalau nak terjemah dia lah. Nak terjemah apa maksud ja'alah ni? Ja'alah ni maknanya menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan sesuatu sebagai bayaran atau hadiah, tawaran untuk orang yang melaksanakan sesuatu kerja. Itu maksud ja'alah. Ja'ala syai'a ja'lan lah. Ataupun ja'ala syai'a iwadan ke, menjadikan sesuatu. Jadi maknanya kalau nak terjemahnya al-wa'du bil jaizah, janji untuk memberi hadiah. Jadi dia melazimkan diri dia untuk memberi hadiah bagi orang yang melaksanakan sesuatu kerja. Baik. Kita sambung pada pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini pada muka surat 369 nombor perenggan 903. Ya. Baik. Ja'alah sah pada pekerjaan yang majhul, tidak diketahui, dan yang maklum diketahui. Jadi kalau upah, kalau ijarah, kita nak upah orang buat kerja, kita mesti kerja tu mesti maklum. Kadar dia tu mesti maklum, sama ada maklum dari segi masa ke, maklum dari segi hasil ke, tapi kadar itu mesti maklum. Tapi ja'alah tak maklum. Bila tak maklum ni, kalau kita kata dalam kaedah hasal fi muamalat, seolah-olah ada gharar. Dia kata ja'alah sah pada pekerjaan yang majhul. Ja'alah sah pada pekerjaan yang majhul. Ustaz, bukan kita belajar jahalah ataupun barang majhul ni sebenarnya tak boleh jadi barang kontrak. Ya, memang betul barang majhul tak boleh jadi barang kontrak. Tetapi kenapa dibenarkan majhul ini pada kontrak jahalah? Sebab ulama kata pertama of course lah ada dalil-dalilnya, dan dari segi dalil ma'qul, adalah contohnya kita kata setiap ada pekerjaan yang tidak dapat nak didhabitkan. Ada pekerjaan yang tak dapat nak diterangkan kadarnya tu. Jadi orang berhajat kepada kerja-kerja untuk menyiapkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu ataupun menyiapkan sesuatu kerja, tetapi tak dapat nak dikadarkan. Masanya tak dapat nak dikadarkan, jumlah kerjanya. Jadi untuk akad untuk kerja-kerja sebegini, maka akad ja'alah diperlukan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh kan, antara dalil yang apa kita panggil yang digunakan oleh para ulama untuk untuk pensyariatan ja'alah pada kerja yang majhul ni,
adalah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Okey. Di mana satu kumpulan para sahabat radhiyallahu anhum telah bermusafir, kemudian mereka turun di satu kawasan kabilah Arab dan mereka minta untuk dijadikan tetamu, tetapi pihak tersebut menolak. Okay. Kemudian ketua mereka telah disengat binatang. Lalu sebahagian wakil penduduk tu tak tahu nak buat apa, dia datang pada para sahabat. Kemudian minta siapa yang boleh merawat. Maka kata salah seorang daripada para sahabat tersebut, dan sebenarnya Abu Sa'id Al-Khudri lah radhiyallahu anhu. Dia kata sesungguhnya aku boleh merawat. Tapi kami dah minta kamu terima kami jadi tetamu, tapi kamu tak nak terima kami sebagai tetamu. Jadi aku tak akan merawat kamu sehingga kamu janjikan upah ataupun janjikan hadiah kalau berjaya. Lalu mereka telah bersetuju untuk mendapat apa kita panggil sebahagian daripada kambing. Maka sahabat Rasulullah SAW ni pun pergi dan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Maka orang yang terkena sengatan tersebut, ketua tersebut, sembuh molek dan mereka memberi kepadanya kambing tersebut lah. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun balik dan beritahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan gembira bila Rasulullah kata wa ma yudrika annaha uqiyah. Macam mana kamu tahu bahawa Al-Fatihah ini adalah satu surah yang menyembuhkan, yang boleh merawat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk betapa Rasulullah redha, maka Rasulullah kata qad asabtum iqsimu wadribu li ma'akum sahman. Maka kamu telah melakukan perkara yang betul, dan bahagikan kambing-kambing ini dan bagi sebahagiannya kepada aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa, ketawa kecil Rasulullah ni, bukan ketawa haha, bukan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa ni hanya macam tersenyum. Baik. Jadi ini adalah contoh, maknanya kalau satu orang tu dibaca surah Al-Fatihah, dia tak tahu berapa kali perlu dibaca. Dan dia tak tahu berapa kadar yang perlu sehingga ketua tersebut sembuh daripada sakit yang disengat. Jadi ini ada pekerjaan, macam ada beberapa pekerjaan yang tidak diketahui hasilnya boleh berlaku ke tidak, kerjanya berapa banyak yang diperlukan, mungkin rawatan sekejap, mungkin rawatan lama. Jadi ada kerja-kerja dalam kehidupan manusia ni yang tak dapat nak dikadarkan. Jadi dibenarkan dalam ja'alah tapi tidak dibenarkan dalam ijarah. Baik. Dan yang maklum, jadi pekerjaan yang maklum ni jelaslah. Pekerjaan yang maklum, kalau contohnya maklum macam mana? Kalau tak maklum, siapa yang jumpa lembu aku dan bawa balik, aku bagi RM100. Tapi lembu tu kat mana pun tak tahu. Lembu tu kat mana tak tahu, kedudukan dia kat mana tak tahu, dia dah hilang. Jadi macam mana kadar nak ditentukan, tak tahu. Tapi kalau dia kata, okey, siapa yang boleh bawa balik lembu aku daripada Rembau. Daripada Rembau, hari tu bawa pergi Rembau, nak sembelih tak jadi sembelih. Jadi nak kena bawa balik pula. Ataupun dah lari, orang beritahu ada kat Rembau. Contohnya lah. Jadi kerja tu diketahui kadar jauhnya berapa dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh pekerjaan yang diketahui. Baik. Satu pekerjaan yang tidak diketahui seperti contoh sebelum ini, siapa yang bawa hamba aku yang lari, itu contoh yang sebelum ini. Bab pekerjaan diketahui seperti katanya siapa yang mengembalikan daripada tempat ini untuknya sekian-sekian. Jadi dia tahu dah kerja, kadar yang diperlukan. Kalau disebut siapa boleh bawa lembu ataupun hamba aku yang lari, ataupun kereta aku yang hilang, dah jumpa dah kat Rembau, siapa yang boleh bawa balik. Jadi
kita tahu dah kadar kerja yang perlu kita pergi ke Rembau tu di tempat ini sekian-sekian, kita tahu apa kadar yang diperlukan. Dah tahu dah. Maka itu dipanggil amal yang maklum, pekerjaan yang maklum. Jadi dalam ja'alah, pekerjaan maklum ke jelas maklum boleh, yang tidak maklum pun boleh. Baik. Itu yang pertama berkenaan dengan pekerjaan. 904. Syarat sah akad hendaklah tidak dibataskan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu tuan-tuan. Alhamdulillah. 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 Syarat sah akad hendaklah tidak dibataskan waktu. Jadi dalam ja'alah tidak boleh dibataskan waktu. Sebab dalam dia adalah kerja yang tak dapat nak ditentukan kadarnya sepenuhnya. Kalau kalau kita belajar dalam ijarah salah satu cara untuk menghilangkan jahalah pada amal adalah dengan kita menentukan kadar waktu. Tapi dalam ja'alah tidak dibataskan boleh. Tidak boleh dibataskan dengan waktu. Kenapa? Kerana ada pekerjaan yang tidak diketahui bila dia boleh selesai. Tidak diketahui bila dia boleh selesai. Ya. Baik. 2, batal ja'alah jika katanya sesiapa mengembalikan hamba-Ku dalam masa sebulan. Sama ada dihimpunkan kepadanya daripada tempat tertentu, tempat yang ditentukan atau tidak, sama ada disebut dari tempat tertentu. Bersama perkataannya seperti di atas atau tidak disebut. Itu disebabkan terkadang-kadang dalam masa sebulan ini belum lagi diperolehnya. Jadi maknanya walaupun dia diketahui kadar tempatnya sekian-sekian dan sebagainya, tapi kadar masanya tak boleh ditentukan. Kadar masanya tidak boleh ditentukan sebab ini dalam bab ja'alah. Ini dalam bab ja'alah. Kita tak dapat nak tentukan kadar yang, kalau dalam sewu lain, tapi dalam ja'alah kadar masanya tak boleh dibataskan sebab terkadang-kadang mungkin lebih daripada masa yang telah ditentukannya. Jadi itu akan merugikan pihak yang mengambil kerja tersebut. Ya. Baik, jadi kalau ditentukan masa, kita pergi pada akad ijarah lah. Ya. Baik. 905. Syarat upah yang ditawarkan hendaklah berupa harta yang maklum. Jadi kerja boleh maklum, boleh tak maklum, kadar kerja, ya. Tapi upah mesti maklum. Upah mesti maklum. Maknanya tak boleh kata siapa yang bawa balik aku punya lembu, baginya hadiah misteri. Tak boleh buat macam tu lah. Ataupun siapa yang bawa balik aku punya kereta yang hilang, aku akan bagi hadiah yang menggembirakannya. Tak boleh juga. Sebab itu adalah hadiah yang tidak maklum. Dia kena sebutlah hadiah yang maklum. Dia akan dapat sebidang tanah ke, dia akan dapat RM1,000 ke, dia akan dapat ni apa semua. Jadi hadiah tu perlu diketahui. Jika katanya ni 905 subsection nombor 2. Jika katanya sesiapa mengembalikan hamba-Ku untuknya kain atau sesiapa mengembalikan hamba-Ku untuknya aku redha dengan tuntutannya bagi menentukan upah, akad di atas fasad rosak. Jadi bila rosak ja'alah, dia akan kembali pada ijarah. Dia akan dapat upah misal. Jual misal, kita akan tengok ni. Baik. Kerana upahnya tidak diketahui, jadi syarat upah mesti diketahui. Tiba-tiba tak diketahui, akad rosak. Jika seseorang itu mengembalikan hambanya, tapi kalau orang tu mengembalikan juga hambanya tersebut, maksudnya menjadi ataupun barang yang hilang ataupun melaksanakan pekerjaan yang ditawarkannya tersebut, berhaklah dia mendapat upah biasa. Berhaklah dia mendapat upah seumpama kerja sepertinya tersebut. Jadi apabila akad ja'alah rosak, maka dia akan kembali pada ijarah. Begitu juga dengan akad mudharabah. Akad mudharabah kalau rosak, dia akan kembali pada akad ijarah. Akad ja'alah kalau rosak, dia akan kembali pada akad ijarah. Jadi ijarah ni memang antara akad yang asas. Sebab tu bila sesuatu akad yang lain rosak, akan kembali pada hukumnya ataupun akan kembali kepada
kaedahnya. Jadi kalau tak disebutkan kadar yang maklum, maka akan diikut pada kadar yang biasa ataupun kadar seumpamanya ataupun yang dipanggil sebagai ujrah misal. Ujrah misal ke ujrah misil ke, tak apalah. Itu maksud yang dimaksudkan dengan mendapat upah biasa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dikembalikan ia kepada kaedah ijarah. Dekat sini ijaratul zimmah lah. Dekat sini ijaratul zimmah ataupun dalam istilah lain al-ijarah alal aman. Upah untuk bekerja. Okey. Ini maknanya apabila telah rosak rukun ja'alah, iaitu tidak diketahui upahnya, maka ia kembali kepada kaedah ijarah, upahnya upah biasa, upah seumpamanya, upah sebanding. Ya. Baik, itu 905. Maka kita dah sampai kepada muka surat 370. Okey, perenggan yang ke 906. Baik. Jika katanya sesiapa yang mengembalikan hamba-Ku daripada negeri sekian, kemudian dikembalikan daripada negeri yang terlebih jauh daripada negeri berkenaan, tidaklah dilebihkan upahnya. Kalau dia buat kerja, okey, buat main daripada Rembau, okey, tetapi tiba-tiba lembu tu dah jauh lagi pergi sampai ke Muar tu, contohnya lah. Jadi kalau lebih jauh tidak dilebihkan upahnya. Tidak dilebihkan upahnya. Kalau upahnya maklum lah. Atau jika dikembalikan daripada negeri yang terlebih dekat daripada negeri berkenaan baginya, kata pergi ambil kat Rembau, tiba-tiba lembu tu dah bergerak ke Seremban contohnya. Baginya kadar upah mengikut kerjanya, kerana upahnya itu diselaraskan dengan seluruh pekerjaan. Oleh yang demikian, hendaklah dikira upahnya selaras dengan kadar kerja yang didapatinya. Maka jika ia mengembalikannya daripada separuh jalan, nescaya ia berhak separuh upah. Atau jika 1/3, ia berhak 1/3 daripada upah. Ini jika bersamaan jalan dari segi mudah dan payah. Jadi maknanya kalau jalan yang sama, okay, tetapi dah semakin dekat, maka dekat situ diselaraskan. Kalau kita kira ke Rembau tu 100, maka kalau separuhnya tu ke Seremban contohnya, kita kata RM50, contohnya lah. Jadi 50% lah dapat daripada kadar 100. Akan diselaraskan mengikut kadar kerja jika jalan yang sama tu sama-sama, jalan yang sama payah sama mudah lah, maknanya jalan yang sama lah. Jalan yang sama, maka akan diselaraskan. Tapi kalau terlebih jauh, tidak diwajibkan lebih daripada kadar yang dimaklumkan. Kadar yang dinamakan dalam akad. Tetapi kalau lebih mudah, maka diselaraskan mengikut kadar kerja dan kadar upah. Kalau asal kerjanya tu, untuk pergi ke Rembau, maka bila semakin dekat, maka dikira kadarnya 1/2 ke 1/3 ke dan sebagainya, diselaraskan kerja dengan upah. Ya, baik. 907. Jika 2 orang atau lebih bersama-sama mengembalikannya, bersama-samalah mereka berkongsi upahnya dengan dibahagikan di antara mereka, walaupun usaha yang dilakukan tidak bersamaan kerana sukar ditentukan. Kalau kita buat iklan, siapa bawa balik lembu saya dapat sekian-sekian, dapat RM1,000. 2 orang daripada jiran kita dengar, masing-masing untuk cari. Usaha sama-sama jumpa dan sama-sama bawa balik, maka masing-masing berhak separuh. Nak ditentukan kadar, mungkin tidak. Kadar kerja tak tahu. Sebab yang ni mungkin dia keluar rumah sekejap je jumpa dah. Ada yang mungkin cari sana, cari sini baru jumpa. Jadi kadar kerja tu memang tak sama dan susah nak disamakan ataupun nak dibahagikan upah berdasarkan kadar kerja tersebut, susah. Maka dibahagikan dengan sama rata, masing-masing dapat separuh atau 50%. Jadi tu salah satu contoh kerja dimaklumkan. Salah satu kerja dimaklumkan boleh dikatakan contohnya daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Itu dikadarkan dengan masa ataupun dikadarkan dengan jarak. Okey, kalau kamu kerja bawa lori berapa 10 km,
berapa upah dia. 1 kilometer berapa upahnya. 1 jam berapa upahnya. Jadi dia boleh dikadarkan kerja tersebut dengan masa ataupun yang perkara-perkara yang lain. Kadar kerja, jarak dan sebagainya. Baik. 908. Section pertama. Jika telah dilazimkan upah itu untuk seseorang yang tertentu. Jadi ini masalah muayyan. Masalah ta'yin ataupun masalah muayyan. Maknanya kita sebut si fulan. Mat, kalau kau jumpa aku punya ni. Jadi kita panggil Ahmad. Kalau kamu jumpa kita lembu saya dapat upah RM1,000. Dapat buat balik lembu saya bagi kamu RM1,000. Jadi lafaz tu lafaz muayyan, lafaz untuk Ahmad. Okay. Jika telah dilazimkan upah itu untuk seseorang yang tertentu, kemudian ada orang yang berkongsi dengannya untuk melakukan usaha. Kita ta'yin Ahmad, kita tawarkan tawaran tersebut kepada Ahmad. Tapi bukan Ahmad seorang je buat kerja tu, ada orang lain juga buat kerja bersama dengan Ahmad. Jika konsep pihak yang berkongsi sebagai menolong, semua upah adalah untuk orang yang ditentukan sahaja. Jadi kalau orang yang kedua tu menolong Ahmad, dia tak niat dia hanyalah untuk menolong, maka upah tersebut hanyalah untuk Ahmad. Tapi kalau tak ta'yin, jelas kalau kita tak ta'yin, dua-dua buat kerja, so dua-dua hadiah bagi dua. Tapi sekarang ni kita ta'yin pada Ahmad, yang seorang lagi datang bekerja dengan Ahmad. Okey. So tengok, kalau niat dia adalah untuk menolong, maka tak berhak. Baik. Itu yang pertama. Jika tujuan pihak yang berkongsi melakukan pekerjaan itu sebagai menolong tuan punya malik, tuan punya harta, iaitu malik, pemilik harta. Tapi kalau yang datang tu menolong, dia kata saya bukan nak tolong Ahmad, saya nak tolong orang, kita panggil tuan pemilik harta tu. Upah bagi orang yang ditentukan itu adalah berdasarkan kepada kerjanya. Jika kerjanya sekadar separuh dari seluruh kerja-kerja tersebut, maka ia berhak separuh daripada upah yang dijanjikan. Orang yang berkongsi dengannya itu tidak mendapat sebarang upah, sama ada qasad hendak menolong orang yang ditentukan atau menolong tuan punya, atau hendak mengambil upah dari tuannya kerana usahanya itu dianggap sukarela. Jadi kalau pihak yang berkongsi pekerjaan tu niat ni adalah untuk menolong menolong tuan punya milik, maka ditentukan baginya upah kerjanya sekadar separuh berdasarkan kepada kerjanya. Kalau separuh, dapatlah separuh daripada kadar yang dijanjikan, upah yang dijanjikan. Orang yang berkongsi dengannya itu tidak mendapat sebarang upah, sama ada qasad hendak menolong orang yang ditentukan atau menolong tuan punya, atau hendak mengambil upah dari tuannya kerana usahanya itu dianggap sukarela. Ini kembali kepada siapa ni tuan-tuan? Orang yang berkongsi dengannya itu melakukan benda itu. Bagi orang yang ditentukan itu selesaikan kepada kerjanya jika kerjanya. Orang yang berkongsi dengannya itu tidak mendapat sebarang upah, sama ada qasad hendak menolong orang yang ditentukan atau menolong tuan punya malik, atau hendak mengambil upah dari tuannya kerana usahanya itu dianggap sukarela. Ini mungkin merujuk kepada pihak lain yang membantu orang yang membantu Ahmad tadi. Kita ulang balik 908. Okey, kalau dilazimkan kepada orang tertentu pada Ahmad, maka ada orang yang berkongsi dengannya melakukan usaha. Kalau dia lakukan usaha itu sekadar menolong, memang tak dapat apa-apa. Itu adalah dapat pahala lah. Tak dapat hak harta, tak dapat. Kalau berniat untuk menolong tuan punya tuan punya malik, tuan punya barang, maka dia akan dapat kadar upah. Dia akan dapat kadar upah sekadar upahnya tersebut. Dan orang yang berkongsi dengannya itu tidak mendapat sebarang upah, sama ada di qasad hendak menolong atau orang yang ditentukan
Ni orang yang berkongsi dengannya ni adalah orang yang berkongsi dengan orang yang melakukan kerja tanpa muayyan tadi. Yang melakukan kerja tanpa muayyan tadi, maka dia tidak berhak mendapat sebarang upah sama ada dia qasad nak menolong orang yang ditentukan ke, ataupun menolong tuan punya ke, ataupun nak mengambil upah dari tuannya kerana usahanya itu dianggap sukarela. Oh, maaf silap. Maaf. Jika tujuan pihak yang berkongsi melakukan pekerjaan itu sebagai menolong tuan punya, upah bagi orang yang ditentukan. Okey. Jika tujuan pihak yang berkongsi melakukan pekerjaan itu sebagai menolong menolong tuan, bukan menolong Ahmad, maka upah bagi orang yang ditentukan. Itu upah bagi Ahmad, itu adalah berdasarkan kepada kerjanya. Jika kerjanya sekadar separuh daripada seluruh kerja tersebut, maka ia berhak separuh daripada upah yang janjikan. Okey, baik. Maaf. Pembetulan. Kalau kita kata, siapa Ahmad, kalau kamu dapat bawa balik lembu saya, dapat balik lembu saya, saya akan bagi kamu RM1,000. Okey. Jadi kalau Ahmad buat, memang Ahmad dapatlah. Okey. Tetapi kalau orang tersebut niatnya untuk sekadar menolong Ahmad, maka dia tak akan dapat apa-apa. Okey. Kalau dia tidak niat menolong Ahmad. Tapi kalau dia niat nak menolong tuan pemilik, maka Ahmad ni hanya akan dapat upah sekadar kerja-kerjanya sahaja. Maksudnya kalau asalnya 1,000, dikadarkan kerja yang dibuat dalam 50%, dapatlah 500. Adapun orang yang berkongsi dengannya itu, dia ada takdir kat situ. Orang yang berkongsi dengannya itu pada kerjanya, pada kerja yang dilakukan untuk mengembalikan lembu tersebut, tidak mendapat sebarang upah. Tak ada mendapat sebarang upah. Sama ada di qasad hendak menolong orang yang ditentukan, itu Ahmad, sama ada dia nak tolong Ahmad, ataupun menolong tuan punya, ataupun sebab nak tolong orang yang menawarkan pada Ahmad, itu pemilik barang, atau hendak mengambil upah daripada tuannya, ataupun sebab nak ambil upah. Kerana usaha itu dianggap sukarela. Sebab apa? Sebab lafaz akad tidak umum. Lafaz akad tu hanya pada Ahmad. Jadi kalau kita lihat dalam masalah 908 ni adalah berkenaan dengan berkenaan dengan ja'alah yang muayyanah, ja'alah yang ditentukan orang untuk melakukannya, tetapi ada orang lain yang berkongsi kerja, melakukan kerja tersebut. Jadi kita tengok dalam mana-mana keadaan orang yang tidak ditentukan itu memang tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa dari pemilik lah. Kalau dia punya arrangement dengan Ahmad tu cerita lain lah. Tapi dia pemilik memang akad dia pada Ahmad. Kalau dia sukarela tolong Ahmad, itu Ahmad punya lah, semua berhak. Ahmad dapat 1,000. Lepas Ahmad dapat 1,000, kalau Ahmad nak bagi dia 200, 300, itu hak Ahmad lah. Tapi dari kontrak yang berhak dapat Ahmad. Okey. Tapi kalau dia bukan niat nak tolong Ahmad, tapi dia nak tolong tuan lembu tersebut, maka dia tak dapat apa-apa juga. Dia tak berhak dapat apa-apa juga. Tapi Ahmad, kadar yang diperolehi oleh Ahmad berkurangan. Sebab apa? Sebab usaha dia untuk menolong pemilik barang. Jadi dia tak dapat upah atas usaha dia. Tapi Ahmad yang melakukan kerja tersebut berhak dapat upah dengan kadar kerja tersebut. Kalaulah kata Ahmad kerja 50%, maka Ahmad akan dapat 500 daripada kadar 1,000 yang ditawarkan. Itu. Maaf tuan-tuan upah bagi orang yang ditentukan. Upah muayyan, upah bagi yang muayyan. Ya, baik. Harapnya clear jelas Baik, ada soalan ni. Saya tengok soalan. Ustaz, reward ganjaran oleh pihak PDRM kiranya memberi maklumat sehingga tertangkap penjenayah perompak, adakah dikira ja'alah? Tengok syarat dia. Kalau dia kata memang perlu beri maklumat sehingga tertangkap, maknanya kalau tak tangkap tak berhak. Itu ja'alah.
Tapi kalau apa? Kalau diberi hadiah sama ada tertangkap ataupun tak tertangkap, itu ijarah. Itu ijarah, ya. Kalau dikira sehingga tertangkap baru kamu berhak dapat hadiah, itu dikira ja'alah. Baik. Ustaz, selalunya dalam konteks bonus prestasi, syarikat selalunya ada had masa. Contohnya 1 Januari, 31 Disember 2021. Mohon pencerahan. Ia dikira ja'alah atau ijarah? Ia dikira ja'alah atau ijarah? Sepatutnya biasanya ada prestasi. Kalau ikut syarat kerjanya tu, betul juga dia bonus prestasi mesti ada had masa 1 Januari sehingga 31 Disember. Adakah dikira ja'alah atau ijarah? Kalau ikutkan kaedah yang saya tuangkan sebelum ni, dia mirip kepada ja'alah. Tapi syarat ja'alah mesti tidak dihadkan dengan masa. Adakah menghadkan masa di sini membatalkan syarat ja'alah? Mungkin kalau dalam kes macam ni, mungkin lebih mirip kepada ijarah lah. Mungkin lebih mirip kepada ijarah kerana ada had masa yang ditentukan. Baik. Para tuan-tuan, jika dimaklumkan barang berada jauh dari yang diberitahu sebelum melaksanakan itu, boleh kami minta ditambah upah berdasarkan jarak yang lebih jauh itu? Boleh. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau sebelum kita mula kerja, kita nak suruh dia ubah upah ke, nak ubah tawaran ke, tak ada masalah. Sebab itu belum lagi lazim. Ya. Baik, terima kasih. Baik. Kita pergi pada 909. Baik. Harus bagi pihak yang mengupah dan pihak yang menjalankan pekerjaan atau usaha memfasahkan akad sebelum daripada sempurna pekerjaannya kerana ia adalah akad yang harus. Jadi akad ja'alah ni akad jaiz. Akad jaiz. Maksud akad jaiz ni jaizun lit-tarafain li faskhil akad. Maksudnya akad yang harus bagi mana-mana pihak untuk menarik diri ataupun membatalkan akad. Jadi sebelum mula-mula kerja, contohnya lah kita buat tawaran. Siapa yang jumpa lembu saya akan bagi RM1,000. Okey. Lepas tu tengok, tak ada RM1,000 tu. Kita tak nak guna RM1,000 tu untuk beli komputer. Contohnya lah. Jadi kita pun beritahu, saya batalkan akad. Saya batalkan tawaran. Dan tak ada orang yang mulakan kerja tu lagi. Tak ada orang yang mulakan kerja tersebut lagi ataupun sebelum disempurnakan pekerjaan tersebut. Tak ada orang lagi yang telah menjumpai barang tersebut, maka boleh ditarik balik. Boleh ditarik balik. Itu dipanggil akad jaiz. Akad jaiz. Lawan akad jaiz ni akad lazim. Okey. Lazim ni pula ada dua. Lazim sama ada pada satu pihak sahaja ataupun lazim bagi kedua-dua belah pihak. Okey, baik. Maka akad ni akad jaiz, maka boleh tarik diri sebelum pekerjaan sempurna. Okey, baik. 910. Jika difasahkan oleh pihak yang mengupah ataupun dibatalkan, maksudnya jika dibatalkan oleh pihak yang mengupah atau pihak yang melakukan pekerjaan iaitu amil sebelum daripada melakukan pekerjaan tersebut atau difasahkan oleh pihak yang melakukan pekerjaan setelah melakukan pekerjaannya, tiadalah apa-apa habuan upah bagi pihak yang melakukan pekerjaan. Maknanya kalau difasahkan oleh pihak yang mengupah atau pihak yang melakukan pekerjaan sebelum daripada melakukan pekerjaan, difasahkan oleh pihak yang melakukan pekerjaan atau difasahkan oleh pihak yang melakukan pekerjaan setelah melakukan pekerjaannya, tak ada apa-apa upah bagi pihak yang melakukan pekerjaan. Jika difasahkan oleh tuan punya, iaitu malik, setelah pihak yang ingin melakukan pekerjaan itu mulakan pekerjaannya, tidaklah berhak pihak yang melakukan pekerjaan itu mendapatkan sesuatu bayaran yang dijanjikan kerana berhak mendapat bayaran itu setelah selesai urusan tersebut. Walaupun begitu, tuan punya tersebut wajiblah membayar upah sebanding dengan kerja yang telah dilakukannya. Jadi, dari sudut yang 909 tu, dari sudut harus fasah, harus fasah. Okey? Tapi tengok keadaan. Tengok keadaan. Keadaan pertama, maksud harus fasah ni,
ada keadaan yang kita boleh fasakh tapi tak perlu bayar apa-apa. Ada keadaan yang kita fasakh tapi kita kena bayar upah misal. Kita tak wajib bagi apa yang kita janjikan dalam kontrak, tetapi kita kena bagi upah misal. Okey, baik. Jadi 909 menyebut akad ja'alah ni adalah akad jaiz. Sebelum sempurna masing-masing boleh fasakh. Okey. Tetapi 910 menyatakan bahawa kalau yang fasakh itu adalah orang yang menawarkannya atau yang apa kita panggil pihak yang mengupah ataupun pihak yang membuat kerja tapi sebelum mulakan pekerjaan, okey, ataupun difasahkan oleh pihak yang dah mulakan pekerjaan tapi tak sempurnakan lagi, maka dalam ketiga-tiga kes ini tak dapat apa-apa. Maksudnya pihak yang melakukan kerja tak dapat apa-apa. Okey. Tapi jika difasahkan oleh tuan punya, maksudnya difasahkan oleh orang yang membuat tawaran tersebut, setelah pihak yang ingin melakukan pekerjaan itu mula melakukannya. Jadi dia dah buat tawaran. Okey, dan ada orang yang dah mulakan pekerjaan tersebut. Okey, boleh fasakh? Boleh fasakh. Okey, tetapi di sini ada compensation, ada iwat yang ada bayaran yang perlu dilakukan. Tapi bukan bayaran berdasarkan kontrak ja'alah, tapi berdasarkan upah misal. Okey, jadi dia kata jika dipasahkan oleh tuan punya iaitu malik, setelah pihak yang ingin melakukan pekerjaan itu mula melakukannya, tidaklah berhak pihak yang melakukan pekerjaan itu mendapatkan sesuatu bayaran yang dijanjikan. Jadi dia tak berhak dapat apa yang dijanjikan. Okay, kerana berhak mendapat bayaran itu adalah setelah selesai urusan tersebut. Dan dia tak menyempurnakannya. Tapi dia telah melakukan pekerjaan tersebut. Telah memulakan pekerjaan tersebut. Dalam kes ni macam mana? Walaupun begitu, tuan punya tersebut wajiblah membayar upah sebanding dengan kerja yang telah dilakukannya. Upah sebanding. Upah sebanding ni samalah dengan upah semisal. Dia kena bayar kadar upah orang yang melakukan kadar pekerjaan yang telah dilakukan. Tapi kalau orang yang memulakan pekerjaan itu yang membatalkan, walaupun telah mulakan pekerjaan, dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat wang yang dijanjikan ataupun hadiah yang dijanjikan, dia juga tak dapat upah misal. Tapi kalau dah dimulakan kerjanya tersebut, yang batalkan tu pihak yang menawarkan, okey, dia tak berhak dapat upah misal, dia tak berhak dapat hadiah yang dijanjikan, tapi dia berhak mendapat upah sebanding ataupun upah misal bagi kerja yang telah dilakukannya. Boleh faham ya? Baik. 911. Jika sesuatu yang diperoleh binasa di pertengahan jalan, belum sempat diserahkan kepada tuannya atau terlepas lari atau dirampas atau baju yang baru dijahit setengah terbakar atau setengah dinding yang dibina roboh, orang yang melakukan usaha itu tidaklah berhak mendapat sesuatu pembayaran kerana berhaknya mendapat bayaran itu adalah dengan diserahkan atau berjayanya usaha tersebut, sedangkan dalam kes di atas dia belum menghasilkannya. Jadi ini jelaslah. Okey, maknanya sekiranya dia mendapatkan lembu tapi tak sempat serah lagi, lembu tu dah kena mati ke ataupun kena bahan rimau ke, kena langgar ke, kena curi ke, tak sempat nak diserahkan kepada orang yang menawarkan pekerjaan tersebut, maka dia tak berhak dapat apa-apa. Ataupun dia dah buat dinding tak serah lagi, ada orang kata siapa buat pagar kat saya punya ni, dinding atau pagar untuk kebun saya ni saya bagi sekian, buat boboh, maka tak berhak dapat apa-apa lagi lah. Tak berhak dapat apa-apa lagi. Tapi andai kata kalau pihak yang menawarkan hadiah tu tetap nak bagi hadiah tu, hadiah lah. Dari segi kontrak tak wajib. Dari segi kontrak tidak wajib maksudnya. Kita kata dia dah nak sampai dah, tapi lembu tu mati ke, kena curi ke. So dari segi keberhakan tak berhak sebab kerja tak sempurna. Tapi adakah bila tak berhak tu maksudnya pihak mengupah tak boleh bagi apa-apa? Tak boleh. In case kau nak bagi hadiah boleh juga. Saya sebut berkenaan dengan prestasi sebelum ni lah. Jadi memang kalau ikutkan syarat tak penuh syarat, tapi kita nak mengekalkan motivasi pekerja tu elok bagi juga. Walaupun tak memenuhi sebab dia dah tunjukkan usaha, kan?
Tapi itu bukan keberhakan, bukan istihqaq. Itu adalah tabarruk. Kalau diberi oleh pihak yang menawarkannya. Baik. 912. Jika ia mengembalikannya kepada tuannya, tidaklah harus ia itu orang yang mengembalikannya menahan barang yang dikembalikan itu daripada diterima oleh tuannya untuk mendapatkan bayaran upahnya, kerana ia berhak menerima bayaran upah itu sebaik sahaja diserahkannya kepada pemiliknya. Jadi kalau dia dah jumpa barang tersebut, dah jumpa lembu tersebut, tapi dia kata aku tak nak bagi lagi, hang bagi dulu upah. Tak boleh dia buat macam tu dalam kes ini. Okay, kalau macam kita kata kalau dalam jual beli barang kan, kalau kita sepakat dia bayar tunai tapi dia tak bayar lagi, kita boleh tahan barang tu. Kita tak wajib serahkan barang tu tersebut kepada pembeli. Sebab kita boleh tahan barang tersebut selagi mana dia tak bayar pada kita. Sebab kita bersetuju dia kena bayar tunai. Tapi sekarang ni kita dah ada barang tersebut tapi kita tak dapat upah lagi. Yang dijanjikan. Jadi kita kata saya tak nak bagi lembu ni sehingga you bagi upah. Dia tak berhak begitu. Sebab dalam kes ja'alah wajib sempurna amal. Iaitu wajib dapat sempurna kepada pemilik barang tersebut. Baru dia berhak mendapat upah. Selagi mana tak dapat, selagi itu masih pada hakikatnya masih lagi ada gharar. Masih lagi ada gharar. Kata, Ustaz, dia dah dapat dah lembu tersebut. Ya. Sekarang ni walaupun dah dapat lembu tersebut, selagi mana tak diserahkan pada tuannya, mungkin lembu tu boleh mati. Mungkin lembu tu boleh mencuri. Mungkin boleh tu macam-macam benda boleh berlaku. Ya. Jadi selagi mana tak diserahkan secara sempurna, selagi itu tak berhak mendapat upah dan dia tak berhak menahan barang yang hilang yang dijumpai tersebut, berbanding dalam kes jual beli tunai tapi tak dibayar tunai, maka penjual boleh tahan. Maka penjual boleh tahan barang. Baik. 913. Okey. Pemilik barang hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya. Ni biasalah dalam apa kita panggil dalam bab fiqh ni, fiqh muamalat ni biasa. Dekat dia dah cerita tentang apa, dia dah cerita tentang ta'rifan, pensyariatan, rukun, syarat-syarat rukun, masalah-masalah, huraian pada rukun lah biasanya. Kemudian dia akan terangkan beberapa masalah-masalah dan akhirnya dia akan berakhir dengan perbahasan tentang pertelingkahan. Sekiranya berlaku pertelingkahan. Itu biasalah dalam bab fiqh dibincangkan begitu. Muamalat lah dalam bab muamalat. Baik. 913. Ni kat sini kalau berlaku pertelingkahan ataupun disebut ingkar dan sebagainya. Pemilik barang itu malik hendaklah dibenarkan, iaitu dipercayai. Dibenarkan itu dibenarkan pada kata-katanya. Dipercayai. Dengan sumpahnya, tapi dengan kena bersumpah lah. Betul lah. Kena bersumpah. Jadi kalau ada bukti kita pegang pada bukti, tapi kalau tak ada bukti pihak yang diminta bersumpah cukup untuk mempertahankan haknya ataupun kedudukan asalnya. Dalam kan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Siapa yang nak mendakwa sesuatu yang bertentangan dengan prinsip asal. Asalnya semua orang tak bersalah. Semua orang dihukumkan bari'uz zimmah, tak bersalah, tak ada hutang, tak ada apa. Okey. Tiba-tiba dia nak mendakwa orang ni bersalah ataupun dia nak mendakwa orang ni berhutang dengan dia. Maka dia yang kena bawa bukti. Okey. Orang yang berada dalam kedudukan asal tu cukup dengan sumpah saja. Saya bersumpah dengan nama Allah saya tak berhutang pada fulan bin fulan. Sebab itu benda yang mendatang. Hukum asal semua orang tak ada hutang. Jadi dalam kes ni biasanya akan kembali kepada prinsip asal dulu. Siapa ya. Pemilik barang hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, iaitu dipercayai dengan sumpahnya. Jika ia mengingkari syarat upah seperti kata pengusaha, kamu mensyaratkan upah untukku. Tetapi pemilik barang mengingkari. Jadi kata pemilik barang, saya tak ada tawar mana-mana upah. Jadi oleh kerana lafaz upah tu datang daripada siapa? Daripada pihak pemilik barang lah, orang yang memberi upah. Jadi kalau dia kata saya tak ada tawar apa-apa upah pun. Orang yang usaha tu kata kamu ada sebut upah. Jadi sekarang ni siapa yang nak dipegang kata-katanya? Siapa yang asal? Yang asalnya adalah pihak yang menawarkan upah tu lah, dari pihak pemilik barang.
Jadi bila dia kata, saya tak tawarkan apa-apa upah pun, maka kalau tak ada bukti, kata-katanya dipercayai. Tapi kalau pemilik pengusaha tu memang ada bukti, pengusaha tu memang ada bukti. Contohnya dia rakam ataupun dia video kan, ataupun ada surat tanda tangan dan sebagainya, maka dekat situ ada bayinah, maka dia kehadapankan bayinah. Dikehadapankan bukti. Tapi in case pihak yang mengusaha tu tak ada bukti, dia tak ada bukti bahawa pihak pemilik telah membuat tawaran upah, maka dalam kes ini kita membenarkan pemilik barang sebab asal upah tu mesti datang daripada dia. Jadi dia dibenarkan dengan sumpah ni. Tapi kalau pihak pengusaha memang ada bukti, rakaman ke, saksi ke dan sebagainya, ada dua saksi dan sebagainya, maka boleh dibawa kepada qadhi dan qadhi akan membenarkan pihak yang ada bukti lah. Jadi ada bukti dan saksi. Baik. Jadi kita bila belajar fiqh muamalat, kita pun kena bijak jugalah. Maksud apa? Bila kita nak buat apa-apa pekerjaan, kita kena fikir dah kat ujung tu. Agak-agaknya aku dengan dia ni boleh bertelingkah tak? Agak-agaknya dia nanti boleh menipu tak? Sebaik-baiknya kita elakkan daripada awal lagi pertelingkahan ni. Maknanya apa? Maknanya kita cuba sediakan bukti. Maknanya kalau boleh biarlah dia ada tantangan, saya mengakui bahawa ini adalah tawaran daripada saya. Jadi kalau kita rasakan akan berlaku pertelingkahan, akan berlaku kebarangkalian kena tipu, akan berlaku kebarangkalian dinafikan, diingkarkan kerja kita ni, maka kita daripada awal-awal lagi kita dah siapkan bahan bukti, dah siapkan bayinah, dah siapkan bukti-bukti sebelum memulakan kontrak. Jadi sebab tu tuan-tuan, orang yang belajar muamalat ni dia akan lebih bijak daripada orang yang tak belajar fiqh muamalat. Orang yang belajar fiqh muamalat dia dah tahu dah. Dalam fiqh muamalat aku belajar apa-apa nanti kalau berlaku pertelingkahan, kita akan pegang pada hukum asal. Siapa yang mempunyai hukum asal tersebut. Tetapi kalau satu orang yang mendakwa sebalik daripada asal, dia mempunyai bukti, dia boleh menang, dia boleh dibenarkan. Jadi sebab itulah belajar fiqh muamalat ni akan menjadikan kita kurang naif. Kita akan lebih cermat, kita akan lebih bijak. Susah orang nak tipu kerana orang yang belajar fiqh muamalat ni bila dia melakukan akad, dia dah nampak dah macam mana akad ini akan sempurna, dia dah nampak dah macam mana akad ni akan berakhir, dan dia akan nampak dah macam mana kalau boleh berlaku pertelingkahan. Jadi dia akan cover dah semua tu. Baik. Jadi ini memang dalam bab-bab fiqh muamalat diletakkan pada yang akhir. Atau usaha pengusaha mengembalikannya, seperti kata pengusaha, aku mengembalikannya, tetapi pemilik barang mengingkari dengan katanya, kamu tidak mengembalikannya, hanya sesungguhnya ia kembali dengan sendirinya. Jadi kalau lembu tu datang rumah dia, kata pemilik barang, tak, sebenarnya lembu ni balik sendiri, bukan kamu yang bawa balik. Apa bukti kamu bawa balik? Tak ada. Kalau dia ada saksi, tak apa. Tu dah kira bayinah dah tu. Dia bawa saksi. Jadi, kalau dia kata kamu yang tawarkan upah sekian-sekian, maka kita kata hukum asal, tanya pada orang yang tawarkan upah. Dia tawarkan upah tak? Dia ingkar, dia tak tawar upah. Dia bersumpah, kita benarkan dia. Tapi kalau pihak yang ada bukti, buktilah yang menang. Begitu juga kalau tentang hasil usaha tersebut. Kata yang bekerja ni, aku yang mengembalikan lembu tersebut. Ahmad kata aku yang mengembalikan lembu ini. Zaid kata tak, lembu ni balik sendiri. Jadi dekat sini kita nak percaya yang mana, maka dibenarkan pada kaedah asal. Kaedah asal, apa kita panggil, pihak yang bekerja tu perlu membuktikan bahawa dia telah melakukan kerja. Asalnya tak ada kerja. Jadi bila tidak ada bukti kerja, kembali pada pihak asal. Kata-kata pemilik dipegang. Jadi pihak yang nak bekerja kena sediakanlah bukti. Baik. Okey, kita dah sampai pada poin yang terakhir dalam bab ja'alah. Alhamdulillah. Dah nak habis dah tuan-tuan kitab ni.
Alhamdulillah. Dah nak habis dah kitab ni. Alhamdulillah. Moga-moga kita akan dapat habiskan tahun ni, insya-Allah. Baik. 914. Jika timbul perbalahan antara pihak yang memiliki barang dengan yang melakukan pekerjaan dari segi kadar upah atau jenisnya atau kadar pekerjaannya, iaitu usahanya, setelah selesainya atau setelah memulakan usaha, hendaklah kedua-duanya bersumpah dan pengusaha berhak mendapat upah sebanding upah misal dengan usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam 913, ingkar berlaku pada apa? Ingkar berlaku pada asal. Sama ada ditawarkan upah ke ataupun kerja tu memang wujud ke. Okey. Dekat sini, jika timbul perbalahan antara pihak yang memiliki barang dengan yang melakukan pekerjaan dari segi kadar, mereka tidak khilaf dari segi adanya upah. Tapi mereka kata khilafnya pada dakwaan kadar. Kata yang buat kerja, kamu hari tu tawar 1,000. Kata tawaran, tak, saya tak tawar 1,000, saya tawar 500. Jadi mereka tidak khilaf pada adanya upah, tapi pada kadarnya upah atau jenisnya. Tuan sebut RM1,000 Singapura dolar. Tak ada, saya sebut RM1,000 Malaysia. Tuan sebut RM1,000 Singapura dolar. Tak, saya sebut RM1,000 Malaysia. Jadi itu khilaf berlaku pada, bukan pada asal upah, tapi pada jenis upah. Atau kadar pekerjaannya. Atau kadar pekerjaannya, usahanya. Itu pada perkara yang tadi tentukan kerjanya tu. Maksudnya daripada tempat sekian dan sekian. Setelah selesainya, maknanya setelah dah sempurna. Okey. Maknanya dia dah bawa balik dah. Mbak main 1,000. Bukan 1,000 lah, 500 je. Tuan kata 1,000. Tak, saya kata 500. Ataupun tuan kata $1,000. Tak, saya kata RM1,000. Ataupun tuan kata tempat ni. Tak, saya tempat ini. Tapi dah selesai kerja, dah selesai. Atau setelah memulakan usaha. Ataupun memang dah selesai usaha. Tapi khilaf pertelingkahan berlaku pada kadar. Bukan pada wujud rukun tu, tapi pada sifat rukun. Pada kadar-kadarnya, sifat-sifatnya. Apa dia? Hendaklah kedua-duanya bersumpah. Ni tuan-tuan, ni kes kalau tak ada bukti tuan-tuan. Ni kes kalau tak ada bukti. Kalau ada bukti, itu dalam masuk bab penghakiman lah. Ini bab sumpah ni, andainya kedua-dua tak ada bukti. Kalau ada bukti, maknanya kalau contohnya kontrak tu tawar-menawar tu dibuat depan 2 orang saksi dan sebagainya, memang selesai lah. Tak ada isu lah. Ada saksi yang boleh menjadi saksi dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bermuamalat ini, memang kita kena jangan naif lah. Kita tu saya kata, sebab bila belajar fiqh muamalat, kita akan tahu bahawa setiap akad boleh berlaku pertelingkahan. Maka kita cuba elak daripada awal lagi. Barang-barang yang boleh timbul pertelingkahan tersebut, maka kita awal-awal lagi kita dah ada saksi, kita dah ada bukti, kita ada rakaman, ada tantangan dan sebagainya. Baik. Sebab tu zaman sekarang ni memang kita panggil, biasanya orang sebelum mula kerja nak ada surat tawaran kerja ataupun surat apa-apalah bukti dan sebagainya. Nanti kalau berlaku pertelingkahan, semua dah ada kat situ. Bahkan kalau kita tengok setengah dokumen, pada poin-poin penting tu, mesti muka surat ataupun pada poin-poin penting, kadar-kadar upah tu bukan jasa ada surat tu ditandatangan, tapi pada tempat-tempat penting tu diinisialkan. Itu menunjukkan bahawa dia telah semak, dia telah akui benda tu betul kan. Itu semua adalah untuk mengelakkan pertelingkahan. Jadi kalau kita memang orang yang mahir dalam muamalat, kita dah tengok semua ni perkara ni dalam setiap jual beli kita. Hendaklah kedua-duanya bersumpah kalau tak ada bukti, dan pengusaha iaitu orang yang bekerja tersebut berhak mendapat upah sebanding. Disebut sebagai ujrah misal dengan usahanya. Jadi kalau selesai, upah macam mana? Kalau dah mula tapi tak selesai, upahnya macam mana? Tengok pada kadar upah misal. Upah misal ni ialah kita tengok kalau pekerjaan seperti ni ada dalam pasaran, berapa kadar? Itu maksud upah misal. Macam kita panggil mahar misal lah juga kan. Kalau mahar misal ni maksudnya kita akan tengok apa? Kita akan tengok perempuan yang sama lebih kurang dengan
kadar status sosial yang sama, ataupun tengok pada mahar adik-beradik dia, ahli keluarga dia. Itu adalah mahar misal. Jadi macam tu juga upah misal, kita tengok pekerjaan yang sama yang ada dalam pasaran, berapa kadar yang diberikan untuk orang yang macam ni. Jadi kalau berlaku perselingkahan, masing-masing bersumpah. Tapi kat sini dah bahayanya tuan-tuan yang dimiliki Allah SWT. Jadi dalam muamalat ni, sumpah ni berhati-hatilah. Sebab kalau kita tahu kita salah, jangan bersumpah. Sebab ditakuti kita makan harta orang lain dengan nama Allah. Dah tahu kita, kalau kita yakin kita betul, tak ada masalah, bukan tak ada masalah, tak diharamkan bersumpah dalam kes-kes seperti ini. Tapi kalau kita tahu kita bersalah, maka ini adalah dosa besar. Yamin ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu ni disebut yamin ghamus, iaitu sumpah yang melemaskan, menenggelamkan seseorang itu dalam api neraka. Wa'na'udzubillah. Jadi bila berlaku perselingkahan, kalau kita memang tahu kita betul, kita bersumpah tak ada masalah. Walaupun tiba-tiba lepas tu dihukumkan sebagai salah, tapi waktu kita bersumpah tu kita tahu, kita yakin kita benar. Kita tak dapatlah dosa sumpah palsu tersebut. Tapi kalau kita memang tahu kita salah, tapi kita bersumpah juga, maka itu salah satu daripada dosa-dosa besar. Apatah lagi, bukan sahaja kita berdosa besar dalam sumpah palsu, berdosa besar pula dalam mengambil hak dan makan harta orang lain. Allahu Akbar. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada dosa sumpah palsu. Alhamdulillah. Selesai kita bab Al-Ja'alah. Saya buka soalan tu kalau ada apa-apa soalan. Sebelum kita masuk pada bab mukhabarah ataupun muzara'ah berpawah ni. Kita habis setengah lebih kurang 15 minit lagi lah, 17 minit lagi insya-Allah. Okey, kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada, kita sambung pada bab berpawah. Kita habis pada sinilah insya-Allah. Baik. Kita masuk pada bab baru. Kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambung pada hukum mukhabarah muzara'ah, iaitu berpawah. Jadi kalau kita tengok Syekh kita letakkan bab ini bawah bab ijarah juga. Jadi kita mulakan bab ni, kalau kita tengok Syekh letak pertama bab ijarah. Okey, bab upah, bab sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian Syekh selitkan bab ja'alah dekat situ. Sebab ja'alah ni dia ada keserupaan dengan ijarah. Macam kita kata pada kerja. Cuma dalam ja'alah ni dia kerja tu boleh maklum, boleh tak maklum. Kalau dalam ijarah, kerja mesti maklum. Baik. Lepas tu Syekh kita masukkan hukum mukhabarah dan juga muzara'ah. Sebab dia punya cara penyelesaian ni pada ijarah. Sebab mazhab kita agak ketat dalam masalah ni. Muzara'ah ni, dalam sebagai mazhab yang lain memang dibenarkan. Tak ada masalah. Tapi dalam masalah kita ni, tidak dibenarkan. Jadi ada jalan keluarnya ni adalah dengan jalan ijarah. Sebab tu bab ini diletakkan bawah ijarah. Tapi andai kata kalau kita nak melakukan muzara'ah dan mukhabarah ni mengikut mazhab lain yang membenarkannya pun tak ada masalah. Sebab ni dalam bab muamalat. Ini dalam bab muamalat. Baik. Sebab dia, apa kita panggil, dalam muamalat ni ada sebahagian kaedah dalam fatwa ni, kita boleh mengambil pandangan yang memudahkan urusan hajat manusia. Selama mana maknanya memang ada mazhab muktabar yang membenarkannya. Dan dia bukan pandangan yang pelik ataupun yang boleh bertentangan dengan prinsip umum dan sebagainya. Baik, hukum mukhabarah atau muzara'ah iaitu berpawah. 915. Mukhabarah ialah berpawah. Saya pun tak tahulah, ni istilah lama lah tuan-tuan. Saya pun tak guna istilah berpawah ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ni istilah kita lah, istilah kita. Jadi Syekh kata mukhabarah terjemahan dia berpawah. Mukhabarah
ialah berpawah, iaitu penyerahan seorang yang mempunyai tanah kepada orang lain untuk diusahakan dan hasilnya dibahagi dua antara mereka berdua dan benih disediakan oleh pengusaha. Ini berpawah ataupun mukhabarah. Kita ada tanah, kita serahkan pada orang lain. Orang lain itulah dengan benih daripada dia, dengan apa daripada dia, kerja daripada dia, apa semua. Kemudian kalau ada hasil tanaman, dibahagikan antara pemilik tanah dan juga orang yang mengusahakan dan pemilik benih. Orang yang mengusahakan itu pemilik benih lah. Jadi sebahagian mazhab membenarkan, tapi kita di sini dalam mazhab Syafi'i disebut muamalah ini tidak sah. Kenapa dia mazhab Syafi'i menganggap ia tidak sah? Kerana padanya gharar yang agak besar. Takut orang yang buat usaha tu, contohnya lah, dia dah usaha ataupun orang yang di tanah tu pun tiba-tiba hasil tanaman tu sebelum sempat tanaman, contohnya kena penyakit, kena apa semua. Jadi di situ mazhab Syafi'i berpandangan adanya gharar di situ. Maka tidak sah. Muamalah yang ini tidak sah. Yang kedua, 916. Muzara'ah ialah menyerah oleh seorang yang mempunyai tanah kepada orang lain untuk menanamnya dan hasilnya dibahagi antara mereka berdua dan benih disediakan oleh tuan tanah. Kalau dalam mukhabarah tadi, tanah sahaja daripada pemilik tanah, benih apa semua daripada pengusaha. Ya. Dalam muzara'ah, tanah dan benih adalah daripada satu pihak, tanah dan benih, dan hasil dan orang yang mengusahakannya daripada satu pihak yang lain. Kalau ada hasil, bahagi sama mereka mengikut kadar yang tadi bersetujui lah. Jadi pun begitu, mazhab Syafi'i kata muamalah ini tidak sah. Macam kita kata sebahagian mazhab membenarkannya, tapi mazhab Syafi'i melihat perkara ini melibatkan gharar yang agak besar, maka tidak sah ataupun tidak dibenarkan. Ditakuti, maknanya orang yang menyewakan tu, dia nak dapat sewa, tiba-tiba sewa tu hancur. Tak pasti. Orang yang beli tanah tu nak mendapatkan something, tiba-tiba tak dapat apa-apa. Yang bekerja pun begitu juga. Penat bekerja tapi tak dapat apa-apa kalau hasil tanaman tu musnah. Jadi oleh kerana ditakuti ada gharar di sini, sebab tu ulama kita tidak membenarkannya. Tapi bukan maknanya kalau macam tu siapa ada tanah tapi tak boleh usahakan tanah tersebutlah susah. Tak. Jalan keluarnya adalah melalui ijarah. Jalan keluarnya adalah melalui ijarah. Baik. 917. Kita habiskan bab ni tuan-tuan, kita habiskan ni. Tak banyak pun. Ada 2 poin saja di sini. Baik. Bentuk helah. Ni bentuk helah. Sebenarnya lebih sesuai kalau kita panggil bentuk makhraj. Tak apa, tak ada masalah lah. Dia istilah saja ni tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT. Jadi memang dalam fiqh ni, antara orang-orang fiqh ni, antara kemahirannya mencari jalan keluar. Jalan keluar ni dalam fiqh boleh disebut makhraj ataupun boleh juga disebut helah. Helah ni biasanya digunakan untuk perkara yang agak kurang baik. Jadi biasanya lah hiyal, dipanggil hiyal fiqhiyah. Helah fiqh. Tapi helah fiqh ni ada yang harus, ada yang haram. Ada yang haram. Macam helah Cina buta, orang panggil nikah Cina buta tu kan. So tu helah yang haram ataupun helah-helah. Dia dalam bab helah ni ada beberapa bab ulama kata yang besar-besar. Antaranya dalam bab riba, dalam bab zakat dan juga dalam bab talak. Ni 3 bab ni kalau kita bahaskan tentang masalah helah, dia ada banyaklah perbahasan dia. Tapi di sini sebenarnya helah di sini adalah makhraj. Makhraj maksudnya lah, macam mana kita nak mengusahakan tanah ni. Jadi sebab tu Syekh letak bawah bab ijarah. Sebab jalan keluar dia pada ijarah. Bentuk helah atau makhraj yang memperuntukkan hasilnya, buahnya untuk pemilik tanah dan pengusaha dalam mukhabarah. Ialah, baik. Jadi macam mana kita nak cari jalan keluar yang mana hasilnya boleh dikongsikan antara pemilik tanah dan pengusaha tanah dalam mukhabarah. Macam mana? Maka dalam mukhabarah ialah pemilik tanah menyewakan. Itu yang kita kata ia kembali kepada kaedah
Ijarah. Ustaz, kiranya kita serahkan tanah kepada pengusaha dan benih juga dari pengusaha. Hasil semuanya diambil oleh pengusaha 100%, kontrak selama 1 tahun, contoh tanam sawit. Adakah ia dikira mukhabarah? Tidak. Kalau mukhabarah ni biasa kita dikira sebagai ada perkongsian hasil. Tapi kalau tak ada perkongsian hasil tu maknanya kita serah tanah tu kita bagi pinjam. Kalau kita serah tanah pada pengusaha, dia usahakan semua, hasil semua dapat kat dia, itu tabaruk daripada kita lah. Kita bagi pinjam tanah untuk dia usahakan. Tapi kalau kita ada hasil kita kongsikan, itu sama-sama, itu baru masuk mukhabarah. Tapi kalau kita sewakan, itu bab sewa. Kalau kita sewakan je, kita kata saya nak sewakan tanah ni 1,000 setahun, 1,000 sebulan. Boleh, tak ada masalah. Itu sewa. Tapi dekat sini, pakai sewa tapi kita dapat hasil sewa tu daripada hasil tanaman. Macam mana? Tu Syekh nak bagi helah, nak bagi makhraj. Kalau sewa atas dasar tak melibatkan hasil tanaman, sewa 1,000 sebulan dan sebagainya, tak ada kaitan pun dengan hasil, itu jelas tu sewa. Di sini sewa, tapi sewa itu dia punya bayaran tu diambil daripada hasilnya. Macam mana nak buat macam tu? Ini yang Syekh bagi makhraj. Pemilik tanah menyewakan separuh tanah. Jadi kalau dia ada tanah, sewakan separuh je. Sewakan separuh tanah. Okey. Dengan separuh benih, iaitu dibayar dengan separuh benih daripada pihak yang mengusahakan tanah tersebut. Jadi benih daripada pihak mengusahakan tanah. So kita sewakan tanah, bayaran ni separuh benih. Separuh usaha. Bayaran dia juga dalam bentuk manfaat. Usaha separuh tu adalah untuk bayaran bagi tanah, sewa tanah. Boleh. Manfaat binatangnya, dia perlukan binatang untuk mengerjakan tanah tersebut. Jadi kita juga sewa juga bayaran tu dengan kita separuh daripada usaha binatangnya, manfaat binatangnya tu adalah bayaran untuk sewa tanah. Dan segala peralatannya, ataupun sewa peralatan-peralatannya. Separuh peralatan-peralatannya. Dan segala peralatan-peralatannya. Boleh, sewa peralatan-peralatannya itu adalah kita panggil bayaran bagi sewaan tanah. Atau pemilik tanah menyewakan setengah tanahnya dengan setengah benih pengusaha. Ataupun mudahnya, cara lain simple lah kan, agak simple. Sewa tak separuh tanah, bayaran dia separuh benih. Dan pengusaha melakukan pekerjaan dan menghasilkan manfaat secara tabarruk. Hak lain-lain semua tabarruk daripada pengusaha. Sewaan ni adalah separuh benih. Jadi maknanya separuh benih tu dah jadi bayaran sewa. Hak pemilik tanah. Baik. Jadi hak disewakan, jadi hak disewakan tanah tu, separuh tanah tu dah jadi manfaat dia tu dah jadi pada milik pengusaha. Separuh lagi dia milik. Tapi bayaran ni separuh benih. Separuh benih yang ditanamkan dekat tanah dia tu hasil dia. Separuh benih yang ditanam oleh pengusaha pada tanah yang disewakan tu hasil pengusaha. Untuk pemilik tanah, secara tabaruk sukarela untuk pemilik tanah. Dengan cara ini, jadilah hasilnya buahnya dikongsikan seorang setengah. Dan tidak lazim dibayar upah salah seorang antara mereka bagi rakannya. Jadi maknanya tak ada, masing-masing dah dapat, kita panggil, tanah milik, kita kata ni tanah satu tanah. Separuh tanah ni telah dah disewakan kepada pengusaha. Separuh tanah ni telah disewakan pada pengusaha. Jadi pengusaha berhak pada hasil yang daripada tanah tersebut. Kemudian pengusaha bayar separuh benih tu pada tanah ni. Separuh benih tu dan ditanam di tanah miliknya. Dan separuh benih lagi yang dia punya tanam tadi tanah yang disewa. Jadi bila hasil masing-masing berhak pada pemilik tanah tu masing-masing. Sebab masing-masing pemilik tanah dan pemilik benih. Usaha secara tabaruk, sukarela. Ataupun yang kita sebut tadi, separuh. Baik. Dan tidak lazim dibayar upah. Maka di sana, di antara mereka berdua tidak ada lazim tuntutan bayar upah pekerja ke apa semua tak ada. Jadi ini adalah sewaan, tapi cara sewaan tu akhirnya dapat hasil buah. Tu yang dipanggil lah makhraj fiqh. Baik. Tapi baik.
Doktor, antara sewa dan pajak adakah sama? Contoh pajakan tanah sawit selama 5 tahun dengan ganjaran sebagai pengusaha buat semua dan ambil hasilnya. Boleh juga kita sewakan tanah dengan apa-apa yang berhak. Ini dipanggil pajak lah, sama lah. Dan contohnya lagi ni, ada orang dia ada kebun. Tiap-tiap tahun dia, bila musim buah aja dia ambil kebun dia jual. Tapi tiba-tiba jatuh sakit. Anak-anak dia pun tak ada yang boleh usahakan tanah dia. Jadi dia pun fikir, baik aku pajakkan, istilah kita pajak. Jadi dia tahulah dia, ataupun dia akan pergi keluar negara, duduk kerja kat luar negara, kebun dia tak ada orang nak jaga dan sebagainya. So in case daripada dia terbiar macam tu, baik dia pajakkan. So dia sewakan kebun dia tu, manfaat kebun itu, maksud manfaat dengan hasil-hasil buahnya tu selama 5 tahun kepada orang kampung dia. Jiran dia lah kita kata. Kata 5,000 setahun. Maknanya apa hasil dalam tempoh 5 tahun tersebut dia boleh ambil, manfaat dia boleh digunakan. Dan hasil buah tu apa kita panggil, jika ada hasil buah tu jika ada boleh dimanfaatkan oleh orang yang menyewa tersebut. Tapi sewaannya pada tanah, tak boleh sewa pada buah. Sebab kalau sewa pada buah tu mungkin ada, mungkin tak ada. Tu kalau ada pun tak tahu berapa banyak. Sebab tu tidak boleh diakadkan pada buah tersebut. Tapi diakadkan pada kebun tersebut, sewaan tanah kebun tersebut. Boleh faham Ya. Baik. Okey, kita habiskan ni tuan-tuan sebab dah nak pukul 9:30. Baik. 918, bentuk helah untuk menjadikan hasilnya bagi mereka berdua pada muzara'ah. Okey, jadi macam mana dalam muzara'ah pula? Kalau dalam mukhabarah tadi, tanah daripada satu pihak, benih, usaha apa semua daripada satu pihak yang lain. Dalam muzara'ah, tanah dan benih daripada satu pihak, usaha sebagainya daripada satu pihak yang lain. So macam mana dia punya jalan keluarnya macam mana? Ialah dengan pemilik tanah menyewakan akan pengusaha binatangnya dan alat-alat pekerjaannya dengan setengah benihnya, dengan setengah manfaat buminya, atau dengan setengah benih sahaja dan diberi pinjam kepada pengusaha setengah daripada tanahnya. Dengan ini kedua-duanya berkongsi hasilnya, seorang setengah dan tidak lazim dibayar upah bagi salah seorang kepada kawannya. Okey, macam kita kata muzara'ah dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Tapi macam mana nak dapatkan hasil tu dikongsi bersama? Jalan keluar dia ijarah juga dalam muzara'ah. Macam mana? Pemilik tanah menyewakan pengusaha, menyewakan pengusaha maksudnya dia sewa pengusaha, pengusaha binatang-binatangnya dan alat pekerjaannya dengan setengah benihnya dan setengah manfaat buminya. Jadi dia ada benih, dia ada tanah. Okey, dia sewa, bayaran dia macam mana? Bayaran dia adalah setengah benih dibayar dan manfaat dia boleh dapat manfaat separuh tanah tersebut dibayar sebagai bayaran, bukan milik manfaat barang. Dia manfaat tanah tersebut dia boleh diberikan kepada pengusaha. Pengusaha binatang, alat-alat tu pengusaha disewakan dengan separuh benih dan juga manfaat separuh tanah. Atau dengan benih, setengah benih sahaja. Okey. Ataupun tanah tak disewakan, tak dimasukkan dalam kita panggil akad ijarah. Yang masuk dalam akad bayaran ijarah hanyalah benih sahaja, sebab dia sediakan tanah dan sediakan benih. Dan diberi pinjam kepada pengusaha setengah daripada tanahnya, tapi tanah tu diberi pinjam. Bukan disediakan sebagai bayaran, tapi diberi pinjam. Okey. Dengan ini kedua-duanya berkongsi hasilnya seorang setengah. Sebab benih tersebut dia pemilik tanah. Benih dia punya. Okey. Jadi sekarang ni setengah benih tu dia buat bayaran, dia bagi pada pengusaha, dan setengah tanah dia bagi manfaat kepada pengusaha, ataupun setengah tanah tu dia beri pinjam. Jadi pengusaha dah dapat benih, pengusaha tanam, itu hak dia lah, hak daripada benih tersebut itu hak dia. Daripada bahagian dia itu hak dia, hak pemilik tanah. Jadi hasilnya dapat dibahagikan kepada kedua-duanya. Dan tidak lazim mesti dibayar upah bagi salah seorang kepada kawannya. Maksudnya tak ada upah sama begitu panggil di antara mereka, tapi yang ada adalah hasil tanah tersebut yang menjadi hak milik masing-masing. Tak ada bayar upah antara, walaupun akad ijarah, tapi bukan berakhir dengan bayaran upah sama-sama mereka, tak ada. Yang ada adalah masing-masing dapat bahagian daripada
hasil tanah tersebut dengan benih dan usaha yang dilakukan. Itu maksudnya. Jadi tapi kalau dalam mazhab lain ada sebahagian yang membenarkan, tak ada masalah lah, boleh pakai akad muzara'ah, pakai mukhabarah, tak ada masalah. Itu maksudnya. Ketenangan penyewa ini hendaklah meraihkan segala syarat-syaratnya seperti ditentukan masa dan seumpamanya. Jadi mudahnya tertakluk kepada hukum ahkam ijarah. Itu ialah mudahnya. Tertakluk pada hukum ahkam ijarah. Dan biasanya dah ditentukan maknanya bahagian mana, benih yang mana dan sebagainya. Kalau rosak, tahu siapa punya bahagian yang rosak dan sebagainya. Memang ikut akad sewa lah. Ikut akad sewa. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesai bab ijarah yang terkandung di bawahnya bab ja'alah ataupun ja'alah dan bab mukhabarah dan muzara'ah. Kerana apa? Ja'alah juga dia kalau rosak-rosak dia akan kembali kepada ijarah kerana asalnya pada ijarah, dan mukhabarah dan muzara'ah yang mempunyai gharar, cara penyelesaian pada perkongsian hasilnya adalah dengan melalui akad ijarah juga, sewa. Baik. Adakah perkara 97 macam pensyarikatan? 97. Pensyarikatan. Pensyarikatan lain. Pensyarikatan itu syirkatul amwal. Ataupun dalam bahasa sekarang kita banyak guna istilah musyarakah. Ada yang sebut syirkah, ada yang sebut syarikah. Tak ada masalah lah. Jadi pensyarikatan tu perkongsian harta. Syirkatul amwal itu adalah akad lain, akad perkongsian lain, musyarakah atau syarikah. Kalau yang menguruskan tu orang lain, dia boleh jadi mudharabah, musyarakah ataupun dipanggil wakalah. Ikutlah nanti saya tak tahu akan datang. Mungkin tuan-tuan dah belajar ataupun tak tahu dalam kitab lain mungkin. Ataupun mungkin dah diajar, tapi yang akan datang ni adalah kitab Ihya'ul Mawad. Kitab Ihya'ul Mawad ni dan juga galian dan sebagainya ni dia kita kena lihat juga perbahasan berkenaannya, maksudnya dalam kitab fiqh satu dan satu lagi dalam undang-undang, dalam undang-undang. Supaya kita panggil banyak perbahasan dia lah dalam menghidupkan tanah. Dia panggil the revival of disused land, menghidupkan tanah yang tidak dimiliki. InsyaAllah pada masa akan datang. Baik. Saya rasa setakat ini saja tuan-tuan. Saya pukul 11 pun ada pengajian dengan pelajar-pelajar saya. Kami Fiqh Muamalat 1, kami buat pengajian matan Nabi Syuja'. Tapi tak baca lambat-lambat lah. Taklah baca cepat sangat juga. Baca dengan kadar yang sederhana supaya sekurang-kurangnya pelajar lengkap belajar matan Nabi Syuja' dalam bab muamalat. Fiqh Muamalat 2 mereka akan belajar matan Yaqutun Nafis dalam bab muamalat, insya-Allah. Baik, terima kasih. Faham Ustaz jelas, jazakallahu khair. Ya, baik, alhamdulillah. Jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Kita tangguhkan majlis kita pada pagi yang berbahagia ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah lah. Saya rasa 2 kuliah boleh habis kot, insya-Allah. 2 kuliah boleh habis siang. Alhamdulillah. Tuan-tuan memang mujahadah sungguh lah. Mujahadah maksudnya usaha khatam satu kitab ni. Masya Allah. Moga-moga kita punya fardu ain, ilmu agama kita semakin kukuh, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.